Rupa-rupanya untuk kita mendapat kemudahan dalam urusan kita, mesti lapang dada kita. Dan lapang dada itulah yang ketenangan. Saya ingin bercakap sikit tentang ketenangan. Tentulah saya bukan orang yang paling layak untuk bercakap tentang ketenangan. Mereka yang paling layak bercakap tentang ketenangan ialah orang benar-benar tenang. Tetapi saya akui, saya sendiri sedang berusaha, sedang berempas pulas, sedang mujahadah untuk tenang. Mudah-mudahan apabila kita bincang tentang ilmu, tentang ketenangan ini, ada di antara sahabat-sahabat nanti yang dapat mengamalkannya. Jadi mudah-mudahan barakah dia mengamalkannya melimpah juga kepada kita, insya-Allah. Jadi ketenangan ini sangat penting. Kenapa hati ini penting untuk kita dapat tenang? Kerana dengan tenang akan mudah segala urusan kita. Dunia ini adalah darul bala wal imtihan. Dunia ini adalah negara bencana dan ujian. Allah ciptakan dunia ini dengan kesusahan. Sebab Allah nak uji kita. Daripada hasil ujian inilah kalau kita lulus, masuk kita ke syurga. Kalau kita gagal, na'udzubillah, terjun kita ke neraka. Jadi untuk kita lulus di dunia ini, menghadapi urusan demi urusan, ujian demi ujian, perkara yang pertama dan utama, hati mesti tenang. Sebab itu dikatakan orang yang tenang akan menang. Orang yang tenang akan menang. Manakala orang yang gelisah, orang yang marah, orang yang jiwanya kacau akan kalah dalam menghadapi ujian di dunia ini. Justru kita lihat sejarah Nabi Musa alaihissalam, apabila Nabi Musa lari daripada buruan tentera-tentera Firaun kerana dia terbunuh seorang Bani Israel, maka Nabi Musa lari ke negara ataupun nama tempat nama Madian. Setelah lama di situ menjadi gembala kambing, kemudian berkahwin dengan anak Nabi Shu'aib, maka Allah perintahkan Nabi Musa yang menjadi buruan, wanted oleh Firaun beberapa tahun dulu, kembali balik ke Mesir dan berdepan dengan Firaun, menyeru Firaun supaya beragama tauhid. Bayangkan ini misi besar. Kerana Firaun waktu tu adalah superpower dunia. Boleh membina piramid, boleh membina Sphinx, tak terkalah teknologi yang tinggi, bala tentera yang begitu besar. Sedang Nabi Musa alaihissalam seorang rasul yang sangat daif. Tak ada ramai pengikut. Nak berdepan dengan Firaun, satu kuasa besar waktu itu. Bayangkan, berdepan nak menyeru kepada tauhid. Sedangkan puluhan tahun sebelum itu Nabi Musa menjadi orang buruan. Kalau mungkin kita tak dapat bayangkan, cuba bayangkan Mak Kilau ya. Mak Kilau dia melawan Inggris, kemudian dia menjadi buruan, menyamar sehingga dikatakan mati. Pada 1969 baru Mak Kilau musyikan dirinya masih hidup, betul. Jadi itu pun secara sembunyi. Nabi Musa lebih lagi hebat daripada itu, bukan sembunyi tapi kena berdepan. Tapi apa yang Allah ajar sebagai kekuatan untuk menghadapi Firaun pada waktu itu, doa ini yang kita baca setiap kali kita nak berucap, setiap kali kita nak bercakap. Rabbi shrahli sadri wa yassir amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi shrahli sadri artinya ya Allah, lapangkanlah dadaku, wa yassir amri, dan permudahkan urusanku. Rupa-rupanya untuk kita mendapat kemudahan dalam urusan kita, mesti lapang dada kita. Dan lapang dada itulah yang ketenangan. Jadi menghadapi misi besar hidup dan mati waktu itu, Nabi Musa diajar, dididik oleh Allah supaya meminta hati yang tenang untuk menghadapi ujian yang sangat besar, misi yang sangat hebat. Jadi kita lebih-lebih lagi lah yang bukan Nabi, yang bukan Rasul, tapi kita berdepan sentiasa dengan ujian dalam keluarga, ujian dengan isteri, ujian dengan suami, ujian dengan anak-anak, ujian dengan kejiranan, ujian tentang ekonomi, keuangan, kesihatan dan sebagainya. Jadi lebih-lebih lagi kita perlu hati yang tenang. Bila hati tenang, akan dipermudahkan urusan. Tetapi
realitinya ketenangan hati inilah yang paling sukar kita kecapi di akhir zaman ini. Paling sukar. Sebab tu kajian di umum menunjukkan bahawa semakin sedikit orang yang tenang. Tak payah kajian-kajian yang berbentuk data statistik yang terperinci. Kalau kita lihat social media kita pun kita tahu ramai yang tak tenang, betul? Dalam Facebook, dalam Twitter, ya, dalam kumpulan WhatsApp, semua orang ada kumpulan WhatsApp kan? Ya, sikit-sikit nanti bergaduh. Left group, ya. Itu ya. Dalam FB senang je kita mengata orang ni, ya, mengata orang ni. Dulu kita nak mengumpat orang kena kenal, tapi sekarang tak. Nampak je satu kenyataan tak suka, kita maki dia dalam tu. Bila kita suka menyakitkan hati orang, itu petunjuk hati tak tenang. Kalau kita pula mudah disakiti dengan kata-kata orang, itu juga menunjuk hati tidak tenang. Orang kata mudah koyak lah hati tisu. Jadi ini menunjukkan bahawa secara umum pun kita tahu manusia makin kurang ketenangan. Kajian dibuat di Malaysia, ya, oleh Hospital Perlis, ya, waktu itu seorang ketua jabatan membuat kajian pada tahun 2020, iaitu 2 tahun sebelum ini. Pada tahun 2020, bilangan orang yang mengalami penyakit mental akan menduduki tempat kedua selepas pesakit jantung di Malaysia. Jadi penyakit mental ni bukan gila saja. Itu gila tu dah peringkat ekstrim lah. Maksudnya kesihatan mental tu tak sihat. Depression, stres yang tak dapat dikawal, anxiety, kemurungan, rasa emptiness, rasa kekosongan dan sebagainya. Orang-orang tua kadang-kadang rasa sunyi dan sebagainya. Bilangannya, ya, ramainya nombor 2 selepas pesakit jantung. UNESCO, ya, kalau kita tengok, iaitu badan di bawah bangsa-bangsa bersatu, buat kajian pada tahun 2030, iaitu 8 tahun lagi, ya, penyakit mental akan menjadi pembunuh utama dunia. Sekarang ni pembunuh utama dunia serangan jantung lah, ya, heart attack. Tapi pada tahun 2030, penyakit mental akan menjadi pembunuh utama dunia. Kita lihat juga dalam tempoh PKP baru-baru ni, macam mana penceraian di kalangan umat Islam 74,000 tempoh PKP 2 tahun. Ya, penderaan rumah tangga, kadar orang bunuh diri, tekanan, dan dijangkakan kita akan mengalami kemelesatan ekonomi dan tahun-tahun yang mendatang. Ini bukan tahun-tahun yang mudah, tapi tahun-tahun yang makin sukar. Jadi kita lihat, sekiranya kita tidak dapat ketenangan hati menghadapi ujian-ujian ini, ya, ramai nanti, ya, yang akan terkorban jiwanya, ya, akan berhadapan dengan masalah demi masalah. Jadi macam mana kita nak dapat kekuatan balik supaya, ya, insya-Allah kita akan dapat hadapi ujian-ujian, ya, yang datang daripada kemelesatan ekonomi, kadar inflasi yang tinggi, dan kekangan-kekangan dalam sosial, ekonomi dan politik. Subhanallah, ya. Sebab itu dalam 2011 hingga 2015 diberitakan dalam 5 kalangan pelajar, 5 orang pelajar, 1 daripadanya mengalami penyakit mental. Dan di kalangan orang dewasa, 1 daripada 3 orang mengalami kemurungan. Jadi ini menunjukkan kita perlu berbuat sesuatu. Ya. Kalau di dunia saja mungkin walaupun menderita, tapi penderitaan di dunia ni berakhir dengan kematian, betul tak? Tapi saya nak bawa satu dimensi lain. Bagaimana hati yang tidak tenang, macam mana jiwa yang tak tenang ni akan menderita di hari akhirat. Yang ini yang kita takut. Kerana hari akhirat ialah kehidupan yang sebenarnya, kehidupan yang hakiki. Kalau di dunia ni kita menderita, akhirnya mati, habis cerita. Tapi kalau di akhirat, kalau kita menderita, selama mana? Selama-lamanya. Sampai bila? Sampai bila-bila. Bagaimana, ya, kata para ulama, di dunia ini ada syurga. Di dunia ini ada syurga. Namanya ialah Al-Jannatul Ajilah. Syurga yang disegerakan. Di dunia ini ada syurga,
Syurga itu namanya syurga yang disegerakan. Apa yang dikatakan syurga yang disegerakan itu? Syurga yang disegerakan itu ialah qalbun salim, hati yang sejahtera. Jadi di dunia ni ada syurga, iaitu hati yang sejahtera. Para ulama melanjutkan lagi. Lanjutan kata-kata inilah yang mendebarkan kita. Apa ulama kata? Siapa yang tak dapat syurga di dunia ini, mereka akan sukar untuk mendapat syurga di hari akhirat nanti. Artinya, kalau kita tak dapat qalbun salim di dunia ini, kita juga sukar mendapat ketenangan dan juga syurga yang hakiki dan abadi di hari akhirat nanti. Ini takutlah kita. Ya. Mereka berhujah kepada ayat Quran berdasarkan dalilnya ayat Quran. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Yauma la yanfa'un malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Hari akhirat, hari yang mana tidak berguna anak pinak dan harta benda. Anak pinak kita yang kita kasihi, saudara kita, cucu kita, anak, ya, saudara mara, ipar duai, semua tak berguna. Dan juga harta pun kita tidak guna. Yang kita simpan dalam bank, tanah-tanah kita, rumah sewa ke, kalau ada lah, semua tidak berguna. Illa, kecuali mereka yang membawa hati yang sejahtera, qalbun salim. Hati itulah yang Allah nak lihat di padang mahsyar nanti. Hati itulah yang menjadi modal untuk kita selamat di mizan. Hati itulah untuk kita selamat dapat catatan tangan kanan, ya. Sebab Allah Subhanahu Wa Taala ditegaskan dalam sebuah hadis qudsi, ya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, innallaha innallaha, sesungguhnya Allah la yanzuru ila suwarikum walakinnallaha yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Innallaha la yanzuru ila suwarikum, Allah tidak melihat rupa lahir kamu, fizikal kamu, wajah kamu, harta kamu. Allah tak lihat. Apa yang Allah lihat ialah hati dan amalan kita. Inilah yang nak kita bawa. Jadi tuan-tuan, ibu-ibu, bapa-bapa, hidup kita di dunia ni nak capai qalbun salim itulah. Sebelum kita mati, katalah satu saat sebelum kita mati, sebelum satu saat kita mati, mesti dapat qalbun salim. Mesti dapat hati yang sejahtera. Hati yang kuat akidahnya, hati yang kuat imannya, hati yang ada sifat-sifat mahmudah, ada sabar, ada redha, ada pemaaf, ada pemurah, ada cinta Allah. Hati yang terhindar daripada pemarah, hati yang terhindar daripada kedekut, hati yang terhindar daripada dendam dan sebagainya. Subhanallah, itulah perjuangan kita. Jadi supaya akhir perjalanan kita itu baik. Jadi inilah pentingnya tajuk kita malam ini. Walaupun biasa-biasa, tetapi ini penting. Ini akan menentukan kebahagiaan kita di dunia dan menentukan kebahagiaan kita lebih-lebih lagi di hari akhirat nanti.